Okey, pernah dengar tak isu di Malaysia berkaitan dengan daging kartel? Tahun 2020, ujung tahun tu kita digemparkan dengan rupanya dah bertahun-tahun dah kita import daging dari luar negara dan daging yang diimport tu telah diberi stiker halal. Sedangkan kita tak tahu kesahihan sama ada daging tu betul-betul halal atau bagaimana. Jadi isu ni telah menimbulkan kegusaran kepada pengguna. Jadi polis siasat rupanya ada pakatan jahat yang melibatkan 19 syarikat pengimport terbongkar. Okey, so itu antara isu lah, isu berkaitan daging. Okey, jadi orang confuse halal haram. Jadi ada bila cikgu sembang perkara ni, ada yang mengatakan takut dah nak makan daging. Sebab apa? Takut daging import, tak pasti daging tu daging lembu ke ataupun daging daripada haiwan-haiwan yang terlarang. Okey, so ada juga yang kata daging kuda, ada yang kata daging kangaroo dan sebagainya. Okey, sebenarnya isu yang cikgu bangkitkan tu ada kaitan lah dengan tajuk yang kita nak belajar. So kita sebut pasal daging kan. Okey, so bolehkah makanan direka bentuk mengikut keperluan nutrisi manusia? So kalau awak tahu sebenarnya dunia hari ni dah mampu dah nak mencipta daging tau. Nak mencipta daging. Dia gunakan kaedah yang panggil 3D printing. So salah satu negara yang dah berjaya menciptakan daging alternatif ni, atau kita panggil alternative meat. So antaranya adalah negara-negara yang terbaru lah. Antara perintisnya adalah di Israel ya. So kalau awak tengok 3D printing ni mampu menghasilkan stick daging. Ada yang digunakan untuk buat nugget, sausage, dan ada juga sebab daging tu dia daging kisar kan, dia jadi macam daging kisar. Tapi yang terbaru ni memang dah hasilkan bentuk 3D yang komplit lah, yang lebih kukuh. Itu di Israel, kat Tel Aviv. Restoran di sana pun telah menjual sticknya. So stick daging tu tak semestinya berasal daripada haiwan saja. Ada juga stick yang daripada plant based ya. Okay, contohnya video yang Telah menciptakan stick vegan pertama di dunia yang dibuat menggunakan teknologi cetak 3D. Giuseppe Shonti dari startup Spanyol Novamit membuat campuran yang meliputi beras, kacang polong, dan rumput laut untuk membuat patty cetakan 3D yang meniru tekstur daging. Bahan-bahannya diubah menjadi pasta dan dicampur dengan pewarna paya dan dimasukkan ke dalam jarum suntik. Jarum suntik dimasukkan ke dalam print 3D dan kemudian dicetak menjadi produk seperti stick. Setelah dicetak, stick bisa dimasak. Okey, so telah menciptakan stick vegan pertama di dunia yang dibuat menggunakan pada masa akan datang kan, tak ada lagi dah sepatutnya tak ada lagi dalam isu-isu yang kalau kita tengok daripada segi daging kan, nak dapatkan daging yang dalam masa yang cepat pun sukar. Sebab apa? Kita kena ternak, banyak kos dikeluarkan untuk penternakan. Jadi pada masa yang akan datang mungkin cara pemakanan kita akan berbeza lah. Sebab apa? Kita dah ada teknologi pencetak makanan 3D. So pencetakan makanan 3D ni mungkin ada setengah pihak melihat dari segi sudut yang negatif sebab tak tahu halal haram. Ada setengah pihak pula melihat ia adalah dari sudut yang positif. Sebab apa? Ia boleh membantu orang-orang yang mengalami gangguan menelan sebagai contohnya. Malah dengan menggunakan 3D ni kita boleh meningkatkan daya tarikan visual pada makanan tu.
So itulah inovasi yang berlaku pada hari ini. Okey, so sebenarnya cikgu nak kaitkan dengan apa yang berlaku pada hari ini dengan tajuk yang kita nak belajar, iaitu berkaitan sistem pencernaan manusia. Jadi setiap hari kita akan makan, ada orang 3 kali sehari, ada orang 5 kali sehari. Okey, jadi ada makanan yang kita akan ambil setiap hari. So nutrisi adalah apa yang badan kita perlukan setiap hari untuk kekal sihat. So nutrien atau zat yang diperlukan oleh badan ni diperoleh selepas makanan yang kita makan tu melalui satu proses yang kita panggil sebagai proses pencernaan. So pencernaan ialah satu proses kimia di mana salur pencernaan tu akan menyerap nutrien-nutrien yang penting untuk kegunaan badan dan menukarkan makanan yang tak diserap tu kepada satu bahan buangan. So, kita akan belajar lebih detail tentang sistem pencernaan manusia dalam bab 9 biologi. So, kalau kita tak belajar tentang sistem pencernaan ni, maka dia akan mengganggu kesihatan kita lah. Sebab kita tak faham. Sebab tu penting supaya kita tahu bagaimana cara bekerjanya sistem pencernaan kita. So kita nak tengok, okay, contohnya awak pernah tak rasa macam marah disebabkan awak lapar? Ataupun kalau awak tengah tekanan macam nervous kan, awak rasa macam nak cirit-birit, sakit perut kan. So semua tu kita kena belajar tentang sistem pencernaan ni sebab sistem pencernaan ni sangat mempengaruhi kesihatan harian kita. So lepas ni, dalam masa insyaAllah 2 minggu atau 3 minggu ni kita akan belajar tentang sistem pencernaan, jenis pencernaan, penyerapan, asimilasi, penyatinjaan, gizi serta isu-isu yang berkaitan. Okay? Jumpa lagi, bye.